السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin mukminin, malam ni kitab Ad-Da' wad-Dawa' Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang ditahqiqkan oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi Al-Athari, yang juga merupakan murid kepada Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita masuk pada muka surat 42. Betul kan? 42. Perenggan yang atas itu, yang paling atas, setelah itu, jika anda memperhatikan khabar umat-umat yang ada serta balasan Allah terhadap orang yang taat atau orang yang bermaksiat kepadanya, nescaya ia cocok itu makna sesuai dengan apa yang anda ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dia, bila kita perhatikan tentang berita, kan, kejadian-kejadian yang berlaku kepada umat-umat yang ada, mana umat yang terdahulu itu, dan bagaimana Allah Ta'ala mengenakan balasan. Balasan bagaimana? Balasan kepada hambanya yang taat, dan bagaimana pula Allah Ta'ala membalas dosa hamba yang melakukan maksiat kepadanya. Maka dia kata, nescaya kita akan ketahui apa yang kita tahu dalam Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tally, kan, dia selari. Serta anda lihat dengan terperinci di dalam berita dan janji Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat perincian, semua itu ada, kan? Semua itu ada. Maka Imam Ibn Qayyim kata, semua ini menunjukkan kepadamu bahawa Al-Quran itu benar, Rasul itu benar, dan Allah pasti menepati janjinya. Tak lari dah. Apa yang Allah Ta'ala janji, itulah yang berlaku. Dan sejarah hanyalah rincian dari bahagian-bahagian yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita tentang sebab-sebab universal terjadinya kebaikan dan keburukan. Jadi kitab kita, macam kita selalu sebut, Ad-Da' wad-Dawa' ni tuan-tuan, kita nak ubati, kan, penyakit yang ada pada diri kita, musibah yang berlaku, kan, penyakit hati, noda-noda hitam dan sebagainya. Maka sudah tentu kita perlu mengetahui, kan, bagaimana cara untuk meraih kebaikan. Kita nak dapatkan sesuatu maslahah, dan kita nak mengelak atau singkirkan keburukan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita kena tahulah
kaedah-kaedah yang betul, yang tepat untuk kita memperolehi kebaikan dan untuk kita menolak atau singkirkan keburukan itu. Maka huraian seterusnya Imam Ibn Qayyim dibawakan kepada kita contoh-contoh kesalahan ataupun kesilapan persepsi manusia dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana dia melakukan kesilapan dalam persepsi dia dalam ibadat doa, dalam dia mengharapkan, dalam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang disebut di sini ialah ia seharusnya tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab tertentu. Jadi kita kena tahu, kita jangan memperdayakan diri kita sendiri. Apa dia? Dia kata ini termasuk perkara yang terpenting. Kan? Jangan kita duk syok sendiri, sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala sebagai benda yang sangat penting. Contoh dia sebut kepada kita. Apa dia? Seorang hamba mengetahui bahawa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudaratan atas dirinya, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Apa dia contoh yang dia bagi? Iaitu bila sebut maksiat ni ataupun kelalaian, kita leka. Allah Ta'ala perintah supaya sembahyang, tak sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita tutup aurat, kita tak tutup aurat. Benda yang kita lalai, yang kita alpa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Duk buat juga benda yang Allah Ta'ala larang, yang diharamkan, yang dibenci oleh Allah. Maka Imam Ibn Qayyim kata itu adalah sejumlah sebab yang pasti. Dia kata memang pasti dah mendatangkan kemudaratan ke atas diri kita, dan kemudaratan tu dia berlaku sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Yang ni confirm. Yang ni confirm. Atas dunia ataupun akhirat. Yang ni confirm. Maka contoh yang disebut macam mana yang kata tipu diri itu, bila kita tahu bahawa bila kita lalai daripada melaksanakan perintah Allah atau kita langgar larangan Allah Ta'ala, kita tahu itu akan mendatangkan bahaya kepada diri kita dalam kehidupan kita atas dunia ataupun akhirat. Maka dia bagi contoh. Dia kata perenggan seterusnya itu, dia kata namun ada kalanya jiwa manusia menipu dirinya sendiri. Kan, menipu dirinya sendiri. Apa dia contoh menipu diri sendiri? Misalnya mengandalkan kepada ampunannya, dia sandarkan diri dia kepada keampunan Allah. Adakah salah kita mengandalkan ataupun kita sandarkan, kita rely kan di atas maghfirah Allah Ta'ala? Tidak salah, tapi cara kita sandarkan itu salah. Kita memang menyandarkan, kita mengharapkan, kita memang kena rely kepada keampunan Allah. Tapi ada ketikanya cara kita sandarkan harapan kita kepada keampunan Allah Ta'ala itu yang salah. Apa dia kata? Serta menundakan taubat. Kita ni kan, kita duk kata tak apa, Allah Ta'ala ampun. Tak apa, Allah Ta'ala ampun. Buat dosa tak apa, nanti Allah Ta'ala ampun. Kan? Ataupun kita tak semayang, tak apa, Allah Ta'ala akan ampun, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dan kita menundakan taubat, dan kita tidak bertaubat sebab kita syok. Kita kata Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Pengasih, dia tidak menzalimi hamba dia. Ini salah. Cara sandaran tu salah. Memang Allah Ta'ala Maha Pengampun, tapi mana hang punya taubat? Mana hang punya istighfar? Mana penyesalan kita tu mana? Soal Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Pengasih, betul. Tapi cara kita sandarkan itu salah. Baik. Contoh dia kata menundakan taubat. Terkadang dia kata berlindung dengan ucapan istighfar secara lisan. Istighfar tu tak payah ceritalah astagfirullah, kan astagfirullah. Dan melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan
Kan benda-benda sunat dia buat, bukan dia tak buat. Atau ilmu yang dia miliki, ada ilmu, alim, mengaji, terkadang pula dengan menjadikan takdir sebagai dalih. Ada masa dia defend diri dia untuk buat salah tu kerana dia kata takdir Allah. Betul lah takdir Allah, tetapi Allah Ta'ala bagi pilihan, usaha dan ikhtiar kepada kita. Bukan kata Allah Ta'ala tidak mentakdirkan, Allah Ta'ala takdir, tetapi ikhtiar daripada kita menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan, atau dengan alasan mengikuti para pemimpin, kan, sama ada penguasa, pemimpin dalam agama ataupun pemimpin dalam masyarakat. Saya ikut tok guru ni, kan, padahal kita tahu apa yang diajarkan itu salah, kita tak boleh ikut. Jadi ini antara dalih-dalih yang dilakukan oleh setengah-setengah orang sehingga menyebabkan istighfar yang diucapkan itu tidak memberi kesan kepada dosa dia. Bukan dia diampunkan oleh Allah Ta'ala pun, ataupun dia ujub, kan, dia rasa kagum dengan amalan-amalan yang disunnahkan untuk dilakukan, atau dia ujub dengan ilmu yang dimiliki sehingga menyebabkan dia telah menyandarkan kepada keampunan Allah Ta'ala itu dengan cara yang salah. Sebab tu kita mengaji, tuan-tuan, cara kita mengaji tu dia kena ada kaedah dia yang betul. Bila kita lihat satu tajuk, kita kena lihat juga tajuk lain. Contoh, bila kita tengok satu nas, kita tak boleh pakai hanya nas itu semata-mata, kan? Kita kena tengok juga nas lain yang mungkin bertentangan. Kenapa dia bertentangan? Pada zahirnya dia bertentangan, tapi hakikatnya, in reality, dia tidak bertentangan. Contoh, bila kita mengaji dalam ulumul hadis, the sciences of hadith, bila kita mengaji dalam ulumul hadis, kita akan jumpa tajuk-tajuk tertentu. Antaranya ialah seperti iskal hadis, ataupun hadis yang muskil, kan, hadis yang mana tidak mudah untuk kita faham. Dia tidak straightforward. Dia bukan kata bila kita baca hadis tu kita boleh faham terus. Kita kena tengok hadis lain yang nampak pada zahirnya bertentangan. Jadi ini antara kaedah-kaedah yang kita kena tahu. Contohnya bila kita berbicara tentang dosa, kan, kesilapan sikap dalam soal taubat dan istighfar ini, maka antara contoh yang kita boleh tambah kepada sebagai penjelasan kepada apa yang disebut dalam kitab ini ialah berkenaan dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang ketika dia bersendirian. Dosa yang dilakukan oleh individu ketika mana dia bersendirian. Hari ni tak kerja, bini tak ada, bini kerja, anak pergi sekolah, kita duduk rumah seorang-seorang. Apa kita buat? Apa kita buat? Ataupun ayah pergi kerja, umi pergi kerja, adik-beradik lain semua pergi sekolah. Sekolah kita seorang je, sekolah kita satu je yang tak sekolah, cuti. Kita duduk rumah seorang-seorang. Kita buat apa? Anak kita buat apa? Maka ada di kalangan anak-anak ini ataupun di kalangan kita, dia menonton porno, dia main games yang ada benda-benda yang tak senonoh ataupun tidak selayaknya permainan itu dimainkan oleh seorang yang beragama Islam. Ataupun sebab dia bersendirian dalam rumah, dia pergi ambil dadah ataupun dia buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang ada dalam, bila kita mengaji dalam ulumul hadis, kita akan jumpa iskal hadis ataupun hadis muskil. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia ada beberapa hadis yang pada zahirnya kelihatan seperti kontradik di antara satu sama lain.
Tapi sebenarnya dia bukan kontradik, dia memerlukan kepada explanation, syarah yang betul. Itu contoh. Misal sebagai satu permisalan, hadis Thauban dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kan? Hadis Thauban dia cerita tentang macam mana orang yang duduk bersendirian, dia buat benda tak elok, tapi apa yang berlaku? Nanti hari akhirat dia bawa pahala yang besar, yang banyak, tapi pahala dia tadi diumpamakan seperti debu-debu yang berterbangan. Itu hadis Thauban. Hadis Abu Hurairah pula menceritakan bahawa kalau kita buat dosa, orang tak tahu, jangan kita cerita pada orang. Jangan kita pergi gatal mulut nak pergi cerita, aku buat sekian-sekian. Beza antara hadis Thauban dengan hadis Abu Hurairah. Contoh, kalau kita tengok hadis Thauban, dia kata apa? Thauban ni dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah bida. Sungguh Nabi kata, aku telah mengetahui bahawa ada satu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa hasanat, dengan membawa kebaikan. Amalan dia, amal soleh yang dia bawa itu sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah, tuan-tuan buka Google Map, tuan-tuan tengok peta tu, Arab Saudi tu sebenarnya tanah Arab, tuan-tuan tengok daripada atas. Tuan-tuan boleh tengok daripada atas tu dekat Tabuk. Tabuk ni dia sempadan dengan Jordan, atas utara tu. Gunung Tihamah, banjaran dia tu dia turun sampai ke bawah, habis jazirah Arab, sebenarnya tanah Arab, sampai ke bawah kat Yaman. Tuh banjaran Tihamah yang Nabi sebut sebagai perumpamaan. Dia punya panjang tu, tinggi dia 2000 kaki. Tinggi dia 2000 kaki. Lebar dia antara 60 km hingga 80 km. Bukan kecil, tuan-tuan. Bukan kecil. Panjang, lebar, besar. Dia bawa hasanat, amal-amal kebaikan yang dia bawa. Bukan sikit, bukan satu beg, bukan satu bas, kan? Bukan satu gunung. Tapi banjaran daripada dekat Jordan, Tabuk sampai ke bawah kat Yaman. Tinggi 2000 kaki. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Allah Ta'ala kata, kemudian Allah Ta'ala jadikan dia debu yang berterbangan. Tu gunung sebesar itu, amalan yang dia bawa di hari akhirat bukan sikit. Banyak kebaikan yang dia buat. Ini contoh bagaimana orang yang terpedaya dengan amalan, yang tertipu dengan amalan dia. Yang mana Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia cerita kepada kita, persepsi kena betul. Persepsi kena betul. Maka macam mana? Dia ni tuan-tuan, Nabi kata amalan dia tu sebesar gunung Tihamah, daripada Jordan sampai ke Yaman kat bawah tu 60 km, 80 km, tinggi 2000 kaki. Tapi di hari akhirat jadi debu berterbangan. Maksud dia apa? Sia-sia. Amal kebaikan yang dia buat itu tidak memberikan faedah kepadanya sedikit pun. Sikit pun tak bagi faedah kepada dia. Sia-sia. Useless. Lepas tu bila dengar macam ni, Thauban qala Thauban ni macam kita juga. Bila dengar Nabi kata macam ni, kita nak tahu apa cerita ni, apa yang berlaku ni, sehingga menyebabkan orang ni amalan dia sebegitu banyak, tapi tiba-tiba jadi macam debu yang berterbangan. Maka Thauban dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana,
alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Thauban kata, wahai Rasulullah, sebutkanlah, ceritakan ciri-ciri mereka dan bagi penjelasan tentang hal keadaan mereka supaya kami tidak jadi seperti mereka dalam keadaan kami tidak sedar. Takutlah kita duk rasa kita okey dah, sebenarnya kita tak okey. Maka Thauban kata, bagi tahulah ciri dia, keadaan dia macam mana, supaya kita ni tak jadi macam dia. Dalam keadaan kita ni tak sedar pun yang kita ni sebenarnya jadi macam dia. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata, qala ama innahum ikhwanukum. Nabi kata, sesungguhnya mereka ini adalah saudara kamu. Wa min jildatikum, dan mereka ni daripada bangsa kamu, golongan kamu juga. Wa ya'khuduna minal lail, mereka ni berdiri malam, buat ibadat malam, semayang malam. Bukan lekeh tuan-tuan, bukan lekeh. Kita nak bercakap qiyamul lail apa, subuh pun tak semayang berjemaah, subuh pun susah bangun. Nak sembang apa? Kita nak sembang apa tuan-tuan? Ni bukan subuh, ni qiyamul lail. Wa ya'khuduna minal lail, mereka jadikan sebahagian malam itu untuk beribadat kepada Allah. Bukan lekeh, tidak lekeh. Kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Nabi kata, sesungguhnya mereka ni saudara kamu daripada golongan kamu, mereka sembahyang beribadat malam sebagaimana kamu beribadat pada waktu malam, tetapi dia ada benda, ciri yang Thauban nak tahu tu, yang kita juga nak tahu. Apa dia? Mereka ni satu jenis, satu kaum yang perangai dia, jikalau mereka bersendirian, bini tak tahu, keluarga tak tahu, isteri tak tahu, suami tak tahu, anak tak tahu, ataupun mak ayah tak tahu, kawan-kawan tak tahu, mereka menerkam melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri ni tuan-tuan, tanya diri kita, ada tak ciri ni? Kita semayang malam, bila ada program qiyamul lail kita duk ada. Banyaklah amalan-amalan kita yang berbeza daripada orang biasa. Nampak kita ni lebih daripada orang. Tapi kena ingat, akhirat nanti dia boleh jadi macam cerita ni, gunung Tihamah tapi jadi debu-debu yang berterbangan. Semua tu useless. Pasal apa? Sebab kita ada perangai. Apa perangai kita? Iaitu kita ni kalau tak ada orang je kat rumah, kalau orang tak belakang ahli keluarga kita, kitalah yang jahat. Kita tu yang jahat. Tuan-tuan tengok dekat sekolah. Kalau sekolah pihak pentadbir ataupun guru panggil mak dengan ayah, parents datang sekolah, apa benda cerita yang biasa kita dengar di sekolah? Oh, ayah dengan mak ni pertahan anak dia. Cikgu, saya kenal anak saya, anak kami ni baik, kami tahu, saya yang lahirkan dia. Dia bukan buat perangai lagu ni, cikgu buat fitnah dekat dia, cikgu buat fitnah kat dia pula. Anak ni tuan-tuan, kita tak boleh percaya 100%. Depan kita pijak semut tak mati, di rumah semayang sekali dengan kita, di rumah kita buat apa benda baik dia ikut, hak kita suruh, hak itulah hak dia buat. Itu anak kita di rumah. Tapi kita tak tahu perangai dia di sekolah macam mana, di belakang ayah dia buat apa, di belakang ibu dia buat apa. Ini banyak berlaku. Ibu dan bapa tertipu dengan perlakuan anak dia, yang mana bila depan dia pijak semut tak mati, tapi bila belakang dia
dialah gangster, dialah kepala samsing di sekolah, dialah yang mengepalai kumpulan apa high table ke apa semua, dialah yang duk buat sekolah tu jadi masalah. Kawan-kawan duk ikut dia jadi kepala, tuan-tuan. Ini masalah. Bila belakang keluarga, dia sangat jahat. Kita bila keluarga kita tak tahu, kita pergi ke apa belah Siam kan, tak ada pencegah maksiat dekat sana, kitalah tok imam kepada ni hak buat dosa ni. Bukan tok imam semayang, tok imam hak buat dosa. Saya pernah cerita kot dekat tuan-tuan kan, saya rasa saya pernah cerita. Ada satu senior lawyer, dia duduk cerita macam mana dia pergi belah Siam, duk buat marketing, duk bawa geng-geng bank managers apa semua, duk buat benda maksiat dekat belah negara jiran tu. Oh, bila tak ada orang kan, bila belakang keluarga, bila bukan dengan kawan-kawan hak baik-baik ni, kitalah yang jadi kepalanya. Jadi itu yang pertama. Jadi hadis ni kelihatannya seperti bertentangan dengan hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Mujahirin, bukan muhajirin, mujahirin. Wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Nabi kata seluruh umatku diampunkan oleh Allah. Ni cerita dia, Allah Ta'ala ampun. Nabi kata seluruh umat dia Allah Ta'ala ampun, kecuali hak perangai mujahirun, bukan muhajirun, mujahirun. Siapa dia mujahirun ini? Nabi kata orang yang buat mujaharah. Apa dia mujaharah? Yang kata termasuk mujaharah ni apa dia? Iaitu seseorang individu, dia buat dosa pada waktu malam. Dia buat dosa pada waktu malam. Kemudian pada pagi hari Allah Ta'ala menutup dosanya itu. Maksud dia, hak dia buat tu orang tak tahu. Hak dia buat tu dia orang tak tahu. Tapi dia gatal mulut. Mulut dia tu gatal, nak pergi cerita dekat orang benda hak dia buat semalam. Maka dia kata, wahai fulan, amiltu barihah kaza wa kaza. Semalam aku buat dosa ni sekian-sekian, duduk cerita dosa hak dia buat. Sedangkan Allah telah menutup dosanya pada malam itu. Allah Ta'ala tutup, orang tak tahu, jiran tak tahu, kawan tak tahu, keluarga dia pun tak tahu. Tapi dia yang gatal mulut pergi cerita. Maka bila dia buka, kan Allah Ta'ala tutup dosanya pada waktu malam. Akan tetapi pada pagi hari dia membuka kembali dosa yang ditutup oleh Allah. Macam mana kita nak mengharmonikan dua hadis yang kelihatan pada zahirnya bertentangan? Ini tajuk yang kita panggil iskal hadis ataupun hadis yang muskil. Ada orang tanya saya, dia ni satu perempuan, dia kata dia sekarang nak kahwin, tapi dia kata sebelum ni dia ada terlanjur dengan kekasih dia. Nak kahwin ni dengan orang lain, nak kahwin ni dengan orang lain. Yang dia terlanjur ni dengan kekasih dia. Dia bukan nak kahwin dengan kekasih dia. Jadi dia kata macam mana dia nak buat? Adakah dia wajib menceritakan kepada suami dia bahawa dia sudah tidak lagi virgin, dia tidak lagi suci, atau dia perlu merahsiakan keterlanjuran dia itu? Saya kata,
saya ambil fatwa Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar ni tuan-tuan seorang ulama Mesir. Banyak fatwa-fatwa dia menjadi rujukan. Dan banyak juga Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya mempunyai pendapat yang sama. Dan juga ulama-ulama contemporary pun banyak. Juga mempunyai, saya tengok banyak fatwa-fatwa mereka juga mempunyai fatwa yang lebih kurang sama. Iaitu tidak wajib bagi wanita itu untuk menceritakan segala-galanya kepada bakal suaminya, dengan syarat bahawa dia telah bertaubat, dia dah menyesal, dan kalau dia menceritakan perkara sedemikian kepada suaminya, berkemungkinan suaminya itu akan menjadikan itu sebagai alasan untuk menghina dia. Perempuan ni tanya saya, tuan-tuan. Dia kata, apa akan jadi kalau dia kahwin, selepas beberapa lama suami dia tahu? Saya kata suami dia takkan tahu kalau dia tak cerita. Kalau dia tak cerita, suami dia tidak tahu. Tetapi bagaimana pula kalau kekasih dia bagi tahu? Saya kata chances untuk kekasih dia bagi tahu dekat suami dia very slim. Very slim. Saya kata dekat dia, hidup ni kita buat apa pun mesti ada risiko. Mana ada benda yang kita buat tidak ada risiko? Semua benda ada risiko. Cuma bezanya risiko itu besar atau kecil. Itu sahaja. Kadar dan bentuk risiko itu berbeza, tapi risiko tetap ada. Saya kata, apa jaminan? Apa jaminan dia kahwin dengan lelaki itu, dia cerita dengan apa yang pernah dia berlaku kepada dia, bahawa suami dia tak akan ungkit? Kalau bergaduh, kita hidup berumah tangga ni tuan-tuan, mesti bergaduh, mesti ada pergeseran rumah tangga, mesti ada berbeza pendapat. Dan kita tahu bahawa kita manusia. To err is human. Buat silap ni memang manusia. Nanti suami itu dia akan sebut apa yang telah berlaku sebelum itu. Apa akan jadi? Tidakkah itu akan melukakan kembali parut yang lama? Dan masyarakat sangat tidak adil kepada kaum wanita. Sangat tidak adil. Kenapa? Oh, kesucian wanita sangat dipentingkan. Wanita mesti dara bila berkahwin. Tapi masyarakat tidak pernah mempersoalkan seorang pengantin lelaki, apakah dia masih teruna ataupun tidak. Ini ketidakadilan yang berlaku dalam masyarakat, yang kita kena fair kepada kaum wanita. Saya kata, saya sendiri, minta maaf tuan-tuan, saya mohon ampun kepada Allah. Bukan saya nak kata saya bagus sangat, tapi saya nak bagi contoh sebagai motivasi kepada tuan-tuan. Saya sendiri, dan saya bagi tahu kepada isteri saya, bila saya kahwin dengan isteri saya, adakah pernah saya tanya dekat dia, hang ni dara ke tidak? Hang dara ke tidak? Saya tak pernah tanya tuan-tuan. Saya tak pernah tanya. Memadai, saya kenal dia di UIA, daripada matrik dia satu perempuan yang baik, daripada umur 18 saya kenal dia sehingga dia grad daripada universiti di UIA bersama-sama dengan saya. Umur kami 25, daripada umur 18 sampai umur 25 kami berkawan. Saya kenal dia sebagai perempuan yang baik. Bila saya nak kahwin dengan dia, saya tak pernah tanya dia, hang ni ada dara ke tidak? Saya tak tanya. Hang pernah terlanjur tak dengan orang lain? Hang ada boyfriend tak sebelum ni, sebelum kenal aku? Tak. Nahnu qaumun nahkum bil zawahir wallahu yatawalla bis sarair. Kita adalah satu kaum yang menghukum manusia pada zahir, yang mana yang hidden, yang tersembunyi, yang tersirat, itu urusan dia dengan Allah. Saya kata ke anak-anak saya cerita bila kita buat usrah, halaqah dalam keluarga. Kata ayah ni, alhamdulillah, dengan taufik daripada Allah, tak pernah berzina. Tak pernah berzina. Tapi ayah tak pernah jadikan rekod bersih ayah yang tak pernah berzina pergi tanya Umi. Umi tu pernah berzina ataupun tidak? Tak pernah tanya. Tak pernah. Kalau orang perempuan tak percaya, pergi tanya isteri saya. Kalau tak percaya lah, pergi tanya, pergi telefon. Pernahkah keluar daripada mulut saya tanya dia,
Hang dulu ni kok lah sekarang ni pakai tudung labuh berlakon. Tak, tuan-tuan, tidak. Kita tidak selongkar, kita tidak disuruh korek menggali sejarah lama manusia. Orang putih kata let bygone be bygone. Biar yang lepas tu lepas. Mudah-mudahan dia pun sama macam kita, tak pernah berzina ataupun tak pernah terlanjur dan seumpamanya. Oh, ini tidak. Dalam masyarakat kita hari ini, oh perempuan mesti virgin. Ada setengah adat, setengah tempat, tapi ni benda-benda lama lah. Sekarang saya tak tahu. Cadar kata mesti putih. Pasal apa? Nak tengok ada kesan tak? Bukti bahawa dia dara. Melampau. Tuan-tuan tanya doktor pakar ONG, adakah mesti keluar darah? Tak semestinya. Tanya siapa yang mengaji forensik. Saya dah buat kes 376 dan sebagai kes rogol dan lain-lain. Kita mengaji, kita jumpa doktor pakar. Apakah bila ada penetration, ada dukhul, mesti keluar darah? Tidak. Ada kes rogol yang saya buat. Pakar ONG bagi keterangan di mahkamah. Dia kata ada penetration, tapi tidak semestinya bila ada penetration akan berlaku koyakan kepada selaput darah. Tak semestinya. Selaput darah berbeza daripada satu perempuan kepada perempuan yang lain. Tak sama. Maka kita, tuan-tuan sekalian, persepsi, cara kita melihat dan sebagainya itu perlu diperbetulkan. Maka para ulama bila membicarakan tentang hadis ni, mereka ada pelbagai kaedah di dalam bagaimana cara untuk menyelesaikan yang pada zahirnya kelihatan seperti bertentangan di antara hadis Thauban dengan hadis Abu Hurairah. Sebahagian ulama kata dengan cara kita lihat yang mana sahih, yang mana dhaif dan seumpamanya. Maka ada ulama yang kata hadis Thauban, hadis yang kata gunung Tihamah jadi macam debu berterbangan itu, dia kata hadis itu dhaif. Walaupun ada ulama kata sahih, maka ada yang kata dia dhaif kerana salah seorang perawi dalam hadis Thauban itu nama dia Uqbah bin Alqamah, yang mana Al-Uqaili kata hadis Uqbah tidak memiliki mutabaah. Macam mana? Contohnya Ibnu Adi, dia kata Uqbah ni dia meriwayatkan hadis daripada Al-Auza'i yang tidak disepakati oleh seorang pun. Jadi ada ulama yang kata kalau kita ketepikan soal sanad, dia punya chain of narrators itu, kita tengok teks matan hadis Thauban itu pun dia ada masalah. Pasal apa dia ada masalah? Dan dihukum sebagai mungkar kerana kita ada nas yang qat'i dalam agama, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi. Tuan-tuan buat baik sekian-sekian, tuan-tuan buat dosa sekian-sekian, dan dosa tuan-tuan banyak. Di hari akhirat kelak Allah Ta'ala timbang. Betul tak? Allah Ta'ala timbang. Bukannya pahala itu dihapuskan. Pahala tidak dihapuskan. Tuan-tuan buat dosa banyak mana sekalipun, pahala tuan-tuan tidak dihapuskan oleh Allah. Tetap timbang. Tetap timbang. Tengok yang berat yang mana. Tengok yang berat yang mana. Kalau berat dosa, na'udzubillah, maka nerakalah tempat dia. Na'udzubillah. Kalau pahala itu lebih berat, walaupun dosa pun banyak, tapi pahala itu lebih berat, maka tempat dia dalam syurga. Ini nas yang qat'i. Bukan kata pahala itu akan jadi debu-debu yang berterbangan. Maka itu satu cara kan yang digunakan oleh para ulama, sehingga mereka kata bila berlaku pertentangan seperti ini, kita utamakan hadis Abu Hurairah, bukannya hadis Thauban. Mana kalau kita buat dosa, jangan duk gatal mulut nak pergi cerita dekat orang. Oh, ni duk cerita, Syekh ente tahu dah ana dulu ketum minum rokok, tak payah cerita lah berapa kotak. Dulu ana lah duk masa sekolah kat asrama duk supply rokok dekat kawan-kawan. Pergi cerita yang kita tak tahu, dia pergi cerita. Cerita elok-elok sudah lah, yang pergi cerita dekat kawan-kawan, cerita buruk kita dulu pasal apa? Oh, ana dulu kena rotan ni cikgu. Setiap kali assembly ana yang kena rotan dulu. Pergi cerita buat apa benda lagu tu? Kena buang sekolah. Cerita ke orang kena buang sekolah. Cerita tangkap khalwat pun cerita dekat orang.
Ada ustaz ni cerita lama. Ustaz kena tangkap di pejabat agama dengan tuala saja dengan perempuan. Nak cerita dekat orang tuan-tuan, malu kat orang lah. Kalau anak kita tahu benda dah 20-30 tahun yang lalu, kita pergi cerita, tak malu ke dekat anak kita? Tak payah cerita. Kan? Benda hak lepas, yang orang tak tahu, yang anak kita tak tahu, jangan cerita. Yang penting kita taubat kepada Allah. Bila Allah Ta'ala tutup aib kita itu, jangan kita gatal mulut nak pergi cerita. Ada kawan saya, dia kata, tak apa ustaz, kita cerita dekat kawan-kawan baik tak apa, yang tak boleh kawan-kawan hak tak baik ni. Tuan-tuan, orang Melayu kata lah, ni bukan dalam Quran dan hadis dah. Orang Melayu kata aci kerak kelingking. Tahu bahasa tu? Aci kerak kelingking. Tuan-tuan, ada sahabat baik, kadang-kadang sahabat baik ni lah yang backstabbing, yang tikam belakang. Jangan bohong lah. Kadang-kadang, bukanlah semua kan, kadang-kadang sahabat baik hak simpan segala rahsia kita ni. Hak Iman kata dalam kocek saya semua. tu istilah mana? Kan? Semua dalam kocek kita ni. Kadang-kadang hak tu lah yang bila bergaduh. Masa baik tak apa, masa baik. Bila bergaduh, ada satu kes yang saya buat, saya cerita kot. 300,000 tuan-tuan dia bagi kat kawan baik dia. 300,000 duit pencen. Kawan baik dia bisnes melingkup apa semua, nak tolong kawan dia, bagi 300,000 kat kawan baik ni. Sekarang apa jadi? Mai jumpa saya bergaduh ni, kawan baik bergaduh. Pasal apa? Nak tolong kawan. Yang kawan tu pula tak boleh nak bayar, nak buat macam mana? Tak tahulah, saja dia buat alasan ke apa. Last kali hak kawan baik jadi musuh. Sebab tu kita, benda aib kita tuan-tuan, dengan kawan baik sekalipun jangan cerita. Jangan cerita walaupun dia kawan baik. Kecuali ada sebab yang tertentu, ada keperluan, itu cerita lain. Tapi kalau saja suka-suka nak cerita, jangan. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, sebahagian ulama kata hadis Thauban dia berkenaan dengan orang munafik. Hadis Abu Hurairah dia berkenaan dengan orang Islam, orang mukmin. Yang ini pun betul juga. Pasal apa? Sebab orang munafik dia semayanglah macam mana sekalipun, sedekah banyak mana sekalipun, buat amal soleh hebat macam mana sekalipun, ada pahala tak? Tak ada. Dia munafik. Dia menyembunyikan kekufuran dia. Depan kita dengan serbannya kopiah dengan jubah semayang, dia lebih baik daripada kita baca Quran apa semua. Tapi dia munafik. Apakah dia dapat pahala? Dia tak dapat pahala. Ini pendapat yang kedua. Hadis Thauban itu berkenaan dengan orang munafik. Sebab tu bila dia pergi hari akhirat, dia bawa amalan yang begitu besar, yang banyak, tapi sia-sia, seperti debu yang berterbangan. Hadis Abu Hurairah untuk orang mukmin. Maka bila kita orang mukmin, jangan gatal mulut nak pergi cerita dosa-dosa lampau kita. Diam sudah. Kan? Yang penting kita taubat, istighfar kepada Allah, menyesal atas dosa-dosa lampau yang pernah kita lakukan. Yang ketiganya, sebahagian ulama mengatakan bahawa maksud hadis Thauban itu bukanlah mesti seorang-seorang duduk kat rumah, ataupun duduk di pejabat, ataupun duduk di mana-mana seorang-seorang. Bukan maksud gitu. Tapi maksud dia perangai orang, walaupun dia tidak bersendirian, tapi dia ada geng dia. Dia ada geng dia. Kalau dia keluar dengan geng ni, inilah kepala Samsing. Itu maksud dia. Sebab tu kita pergi mana-mana kena kekal dengan kawan yang baik-baik. Kan? Kalau kita duk berkawan dengan orang yang tak baik, kita akan jadi buat benda yang tak elok. Saya pun pernah, tuan-tuan, biasalah, kadang-kadang klien kita ni bukan semua bagus. Kan? Ada satu klien tu, dia kata, "Ustaz, jom kita pergi belah siang." Saya kata, "Nak pergi kat mana?" Dia pun ceritalah satu tempat. Saya tanya dia nak pergi bila. Kita pergi makan ke, tapi makan tengah hari. Saya kata, "Apa yang special makan tengah hari situ?"
Dia kata kita sambil makan, dia kata ada tiger show, dia kata. Ni klien. Bukan dia tak tahu kita ustaz duk mengajar agama di masjid, tapi nak ceritanya ada. Jadi kita kok mana pun tu kena pilih dengan siapa kita nak berkawan, dengan siapa kita nak melancung, dengan siapa kita nak berjalan, kena pilih. Sebab bila kita tak pilih, dia akan jadi benda-benda lagu ni. Kita keluar dengan grup tertentu, rosak. Saya pergi melancung, ambil package pergi Turki. Ini cerita lama lah. 12 hari. Pergi Istanbul, pergi Kapadokia, Konya, pusing, Bursa, Ankara, Istanbul, semua itulah. Kan? Bolu, pergi. Yalah package satu bas, 40 orang. Tapi hak jenis minat nak tengok sejarah Islam ni ada 2-3 orang. Ha? Saya dengan prof, dengan keluarga dia. Hak lain, bila dah ada satu masa kosong tu, guide tanya, nak pergi mana hak masa kosong ni? Yalah kita negara demokrasi, angkat tangan lah. Kita nak pergi cari masjid-masjid mana yang kita tak pergi lagi. Tapi majoriti nak pergi ke kedai kulit, kedai jual handbag apa semua ni. Hak angkat tangan nak pergi masjid semua ni adalah 2-3 orang. Saya dengan 2-3 orang. Hak lain semua angkat tangan nak pergi cari beg kulit. Pergilah. Kita kalah mengundi, kena akur lah. Pemilihan kerajaan baru. Kan? Ikutlah abah tu pergi. Allah kata. Pergi-pergi tuan-tuan tahulah. Duduk kat kedai kulit tu. Kan? Duduk kat kedai kulit. Keluar ni perempuan peragawati hak catwalk tu. Dengan muzik bomba-bomba. Saya kata habislah aku. Muzik kalau video ada naya aku ni. Orang viral apa kat Malaysia naya tuan-tuan. Perempuan tu catwalk nasib baik dia tak main peluk saya ke tarik suruh menari sekali. Tu lagi naya. Betul tak? Sebab tu kita nak pergi mana-mana tuan-tuan. Kena cari hak elok. Jadi hadis ni bukan maksud dia mesti seorang-seorang tak. Tapi kalau kita ramai pun, tapi geng tu, geng yang tak elok. Sama cerita dia. Sama. Pergi mana-mana kena cari elok. Hari tu geng-geng lawyer Kedah, Peguam Kedah, dia buat lawatan pergi ke Mesir. Lawyer Kedah ni pun walaupun ramai bagi peluang azan.
Baik. Dia macam kumpulan lawyers di Kedah. Ini cerita bukan baru lah. Dah beberapa tahun yang lalu. Buat program pergi ke Mesir. Jadi dalam rombongan yang kata melancong ni, separuh tu Melayu, Islam lah. Separuh lagi India. Geng-geng peguam Hindu ni. Cina rasa tak ramai, seorang dua gitu je lah. Pergi Mesir. Bila pergi Mesir tuan-tuan, ni saya nak sebut lah, dia ada cruise di Sungai Nil tu. Cruise di Sungai Nil ni, tak tahulah package tu macam mana. Jadi dalam cruise tu dia ada tarian, tuan-tuan tahulah tarian gelek ni. Tarian gelek ni tuan-tuan, dia bukan pakai purdah. Tuan-tuan ingat pakai purdah? Dia pakai baju hak kecil tu. Pakai baju hak kecil dengan seluar hak kecil. Dia gelek depan kita. Yang isteri-isteri lawyer Melayu ni kononnya tak tahulah apa. Nak tunjuk dia orang sporting ke apa ke tak tahu. Dia biar je. Suami dia ni yang penari gelek duk pergi tarik suami dia duk menari sekali apa semua. Yang peliknya tuan-tuan, ni kata dunia macam nak terbalik. Yang lawyer-lawyer Hindu ni pula isteri masing-masing pakat pegang ni, tak bagi suami pergi menari sekali. Saya kata dekat kawan-kawan saya kata ni siapa Hindu, siapa Islam ni? Dah terbalik dah. Patutnya hak Islam lah yang malu nak menari, yang isteri pakat pegang suami masing-masing. Ni dah terbalik. Hak Melayu, hak Islam ni konon-konon nak tunjuk sporting ke apa ke ataupun tergamam ke, kita tak tahulah. Jadi hak menari dekat cruise tu lawyer yang beragama Islam. Yang Hindu ni pula dia malu pasal isteri dia ada, isteri dia pakat pegang. Dia dah terbalik. Jadi kita kena ada rasa malu kan dengan maksiat yang kita buat. Maka sebab itu para ulama bila kita balik kepada hadis Thauban, dia kata sebenarnya hadis Thauban yang kata bukit Tihamah tu jadi macam debu yang berterbangan. Dia bukan nak fokus kita duduk seorang-seorang kat rumah ke, dia bukan nak fokus kita duduk berapa orang di satu tempat, dia bukan itu. Tapi mereka mengatakan bahawa isu yang sebenarnya ialah bila kita melakukan maksiat, bagaimana hati kita ketika itu. Hati kita ketika buat maksiat tu macam mana? Contoh dia kata, ada orang bila dia buat maksiat, hati dia memang menentang Allah. Manakala orang tegur dia, orang nasihat dekat dia, dia akan pertahankan maksiat yang dia buat. Itu maksud dia. Manakala ada orang dia tersilap, dia baik, tapi dia tersilap, dia tertipu dengan syahwah dia, maka yang kedua ni lain. Yang kedua ni Allah Ta'ala ampun dia. Sebab apa? Tuan-tuan tengok dalam surah Ali Imran ayat 155 kan Allah Ta'ala kata apa? Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum. Hanya sahaja mereka ini diperdayakan oleh syaitan disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka lakukan pada masa yang lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Tengok, Allah bagi maaf. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ini yang cerita yang dibuat perbandingan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh of Priorities, Fiqhul Awlawiyat. Dia kata beza antara Adam alaihissalam dengan Iblis. Kan? Dua-dua buat salah, dua-dua buat silap, langgar perintah Allah. Nabi Adam AS langgar perintah Allah, tapi Allah Ta'ala ampunkan dia. Iblis langgar perintah Allah, tapi dia dikutuk, dilaknat oleh Allah Ta'ala sampai kiamat. Puncanya apa? Punca kerana attitude kepada dosa tu berbeza. Antara attitude Nabi Adam AS kepada kesilapan yang dia lakukan dengan attitude Iblis kepada dosa yang dia lakukan. Tak sama. Walaupun dua-dua melanggar perintah Allah. Terbukti kerana Allah menceritakan wa asa Adam rabbah
fanasiya wa lam najid lahu azma. Telah derhaka Adam alaihissalam akan Tuhannya dan dia lupa, dan dia tidak ada keazaman yang kuat untuk menentang Tuhan. Mana bila dia buat silap tu, dia bukan nak lawan Tuhan sangat, tak, dia tersilap. Itu sifat orang baik. Tapi sifat musuh Allah, iblis. Aba, dia enggan tak apa lagi tuan-tuan. Nombor 2 itu wastakbara, dia takabur, sombong, angkuh. Kita kalau orang tegur kita, nasihat, ni salah ni dosa ni, kena terima. Tapi sebab kita angkuh, kita besar diri, kita sombong, tak boleh orang tegur, tak boleh orang nasihat. Dia jadi macam iblis. Wa kana minal kafirin, dan dia kufur kepada Allah Ta'ala. Padahal dua-dua buat silap. Tapi di penghujungnya ataupun selepas daripada itu, yang selamatnya Nabi Adam alaihissalam, yang binasanya adalah iblis. Maka kita kena tentukan attitude kita tu macam mana. Kita jangan terpedaya dengan istilah istighfar, dengan taubat, sehingga kita rasa seronok buat dosa, buat maksiat, sampai kita ni kata tak apalah, taubat ni kemudian tak apa, ataupun kita istighfar, Allah Ta'ala ampun dosa kita, dan kita dengan senangnya buat dosa. Itu salah kan? Persepsi itu salah, dan ini yang ditekankan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sekadar itu, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan menyelamatkan kita daripada segala fitnah dan kemudaratan di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.